dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan pembelauan gelombang dan kita akan lihat berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang. Baik, jadi secara asasnya ada dua faktor, iaitu yang pertama adalah saiz celah. Okay, jadi kita akan tengok dahulu yang pertama berkaitan dengan saiz celah. Baik, untuk saiz celah ni kita tengok pada contoh lah. Okay, senangnya kita tengok pada contoh. Contoh kita ada gelombang. Okay, jadi ini adalah gelombang dan ini adalah muka gelombang lah, dan kita ada dia punya celah. Contoh ini celah dia adalah besar. Okay, dia punya saiz celah dia adalah besar ataupun lebar, saiz dia lebar. Maka dia punya kesan pembelauan adalah kurang ketara. Okay, jadi kalau kita nak lukis, kita boleh lukiskan bentuk yang nampak macam lebih kurang sama saja macam yang awal tu. Okay, cuma dia akan melengkung sikit lah. Jadi ini adalah dia punya kesan dia kurang ketara. Kalau kita tengok perambatan dia, sedikit sahaja yang ke atas dan ke bawah. Okay, dan ingat ya, pastikan bila anda lukiskan dia punya panjang gelombang, pastikan dia punya panjang gelombang dia sama sebelum dan juga selepas. Okay, lambda dia seboleh-bolehnya cuba pastikan dia adalah sama sahaja, sebab bila berlakunya pembelauan, lambda seperti yang cikgu dah sebut sebelum ini tidak berubah. Okay, lambda tidak berubah. Jadi penting ya, anda kena pastikan lambda anda tidak berubah. Baik, jadi ini untuk saiz celah yang lebar. Okay, jadi yang ini adalah celah yang lebar. Baik, seterusnya kita tengok pula berkaitan dengan celah yang sempit. Okey, jadi kalau celah yang sempit, kita lukiskan dia punya panjang gelombang yang lebih kurang sama. Okey, kemudian dia melalui celah yang lebih kecil. Jadi lebih kurang macam ni lah. Okey, jadi kecil je ni. Jadi dia punya gelombang ni bila dia melalui celah kita ni, okey, bila gelombang melalui celah, maka kesan dia akan lebih ketara. Dia akan jadi lebih bulat. Okey, dia akan lebih kurang macam ni lah kalau kamu nak lukis. Okey, yang pertama pastikan panjang gelombang dia lebih ketara, dan kalau kita lihat dia ke arah yang lebih tinggi. Maksudnya dia naik ke atas lebih banyak dan yang ke bawah juga lebih banyak. Maksudnya kesan pembelauan dia tu lebih ketara. Okey, dia lebih ketara berbanding dengan bila saiz celah ini kecil. Baik, jadi ini adalah untuk celah yang sempit. Okey, celah sempit. Baik, ini adalah faktor yang pertama, iaitu saiz celah. Sekarang kita tengok pula berkaitan dengan faktor yang kedua. Jadi faktor yang kedua adalah dia punya panjang gelombang. Okey, panjang gelombang. Tapi kita kena ingat panjang gelombang dia tidak berubah ketika pembelauan. Tapi bagaimana jika kita ada gelombang yang mempunyai panjang gelombang yang berbeza? Okey, jadi panjang gelombang lambda. Baik, jadi kita tengok pada contoh yang pertama, yang mana dia punya panjang gelombang dia adalah pendek. Maksudnya panjang gelombang dia kecil. Okey, jadi kalau kita lukiskan dia rapat-rapat lah. Jadi cikgu lukiskan 4. Kemudian dia melalui saiz celah. Ingat, kita kena pastikan saiz celah dia sama lah, supaya eksperimen ini dia adil lah. Maksudnya dia punya saiz celah kita perlu bagi dia sama dengan yang kedua sekali cikgu akan lukis. Jadi ini adalah dia punya panjang gelombang. Maka selepas dia melalui panjang gelombang, dia punya kesan pembelauan dia kurang ketara. Okey, kurang ketara berbanding dengan sekali kita akan tengok yang lebih yang panjang gelombang dia lebih tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok dia punya pembelauan dia kurang ketara. Macam mana kalau dia punya panjang gelombang dia lebih tinggi, lebih besar? Okey, jadi kita lukiskan lebih kurang macam ni lah. Baik, jadi dia akan melalui celah yang sama lah. Kita kena pastikan sama antara kedua-dua ni. Okey, jadi dia punya kesan dia selepas berlakunya pembelauan akan lebih ketara. Okey, dia akan lebih ketara. Macam tu. Jadi dia punya arah dia kita kena lukiskan macam tu lah. Okey, lebih besar daripada yang panjang gelombang yang kecil. Jadi yang ni cikgu boleh tuliskan sebagai dia punya lambda dia adalah kecil, maka kesan dia kurang ketara. Kalau lambda dia tinggi, maka kesan dia lebih ketara. Okey, jadi ini untuk dia punya kesan dia. Maka cikgu boleh tuliskan dalam bentuk yang lebih mudah. Okey, kita tengok pada contoh dekat bawah ni. Yang ini adalah buku teks yang mana dia kata berkaitan dengan kesan pembelauan. Okey, ini dia punya mind map yang lebih jelas. Pembelauan. Okey, pembelauan. Alright. Jadi kesan dia, kalau kita tengok yang pertama sekali adalah bila dia punya saiz celah dia. Okey, jadi saiz celah ada dua lah, iaitu yang pertama adalah
Okey, jika dia sempit, yang pertama adalah sempit, yang kedua adalah luas. Okey, dia lebih lebar ataupun luas. Okey, maka dia punya kesan dia, kalau kita tuliskan, okey, cikgu pilih warna lain, ungu. Okey, jadi yang ini kesan dia lebih, saiz celah bila sempit lebih ketara. Okey, dan jika lebar dia dia lebih lebar, maka kesan dia akan kurang ketara ataupun cikgu tulis kurang saja. Okey. Baik, jadi ini untuk yang saiz celah. Yang kedua adalah berkaitan dengan dia punya panjang gelombang. Okey, yang ini adalah dia punya panjang gelombang. Okey, seperti yang kita tengok dekat atas tadi, bila panjang gelombang dia tinggi, okey, cikgu buat dalam bentuk panjang dan pendek lah. Okey, jadi kita tuliskan yang pertama adalah jika dia panjang. Okey, kita guna warna kuning. Panjang. Dan yang kedua adalah jika dia pendek. Okey, panjang dan pendek. Okey, maka dia punya kesan dia, bila panjang maka kesan dia akan ketara. Dan jika pendek maka kesan dia akan kurang ketara. Okey, jadi ingat ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan. Okey, jadi seboleh-bolehnya anda kena ingat, tak susah pun, kerana ada dua faktor saja, iaitu yang pertama adalah saiz celah dan yang kedua adalah dia punya panjang gelombang. Jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang.